Assalamualaikum guys, welcome back. Kalau minggu lepas kita banyak disajikan dengan kisah-kisah mengenai syarikat Korea, untuk minggu ni pula kita disajikan dengan kisah mengenai anggota keselamatan yang menyalahgunakan informasi yang diterima sewaktu roadblock dan sebagainya. Jadinya dekat mana-mana, dekat page, dekat blog, dekat YouTube, ramai sebenarnya yang berkongsikan pengalaman diorang, tak kisahlah dalam macam-macam situasi yang membabitkan anggota keselamatan. Of course kebanyakannya negatif lah. Jadinya ada pelbagai versi cerita yang kita dengar, dan ada satu cerita yang menarik perhatian aku sebab dia ada, at least lah, dia ada permulaan, dia ada ending dia, yang mana ada seorang netizen yang memberi komen berkenaan dengan dirinya berhadapan dengan situasi di mana katanya anggota keselamatan ni menyalahgunakan kuasa untuk dapat apa yang dia nak. Basically komen yang diberikan oleh netizen ni memang panjang dan berkronologi lah sebenarnya. Soal kisahnya, hamba Allah ni dia terpaksa melalui satu roadblock selepas selesai berurus niaga. Macam dia ni dia ada jual frozen arnab meat something kan. Jadinya dia lalu kawasan roadblock dan ada seorang polis yang tahan dia, dan kemudian dia bagi tahulah apa tujuan dia untuk cross border dan sebagainya kan. Cross border ni bukan maksudnya cross negara, tapi cross daerah saja. Dan kemudian kata netizen tersebut, dia tunjukkan kepada polis terbabit apa benda yang dia jual, dan polis tu minta frozen arnab meat tu, dan kemudian terus berlalu pergi ke kemah. Kata hamba Allah ni dia tunggu selama 5 minit. Kok-kok lah kata anggota keselamatan tu nak bayar ke apa benda semua kan. Tapi ternyata sia-sia. Dia sound balik anggota keselamatan tu katanya, dan daripada 2 pack frozen food yang diambil oleh anggota polis tu, yang hamba Allah ni dia minta bayaran untuk satu sajalah katanya. Dan yang menguatkan lagi cerita dan juga dakwaan hamba Allah ni adalah apabila dia turut mengupload gambar anggota keselamatan terbabit sambil pegang frozen food, dan satu perkara terjadi. Dan tak disangka cerita tu menjadi tular sampailah ke pengetahuan anggota polis terbabit. Adalah orang hantar informasi tu dekat WhatsApp si anggota keselamatan ni. Jadinya bila dia tengok tu, alangkah terkejutnya dia, dan dia menafikan segala dakwaan yang telah diperkatakan oleh hamba Allah terbabit. Terkesan dengan berita tu, anggota keselamatan terbabit pergi buat laporan polis untuk membersihkan nama dia dan juga organisasi dia. Dan kemudian isu ni diupload dekat media sosial dan kemudian viral. Dan apa lagi, netizen pun terus bash hamba Allah ni selepas mengetahui perkara daripada site anggota keselamatan terbabit. Cuma itulah, pada pendapat aku ada satu benda yang tak logik. Kalau kata anggota keselamatan terbabit dia pau barang meniaga hamba Allah tersebut, takkan dia dengan happynya ambil gambar pegang frozen food hamba Allah terbabit? Sebabnya benda yang paling obvious dah termaktub yang government servant tak boleh nak terima apa-apa hadiah daripada sesiapa, yang mana benda tu akan dikira sebagai rasuah. So takkanlah sebenarnya dia nak bunuh karier dia sendiri dengan selfie, dengan happynya macam tu kan. Aku dapat barang rasuah. Mustahil, pendapat akulah. Cuma sekarang ni kita tak tahu perkara yang sebenar, apa yang terjadi. Sebab kalau kata setakat laporan polis, memang semua orang boleh buat. Cuma kebenarannya adakah betul ataupun tidak, hanya boleh dibuktikan sekiranya perkara ini disiasat. Even yang hamba Allah tu pun, dia sebenarnya dia boleh buat laporan polis dan menceritakan daripada sudut dia sendiri. Lagi satu, ada kemungkinan yang mungkin berlaku salah faham dekat situ, yang mana mungkinlah anggota keselamatan tu gurau-gurau, ni beli ni tak ada free ke? Biasa kita orang Malaysia kalau kata nak beli barang, kita gurau-gurau dengan peniaga. Tapi mungkin disebabkan cuak, ialah sebab kena tegur dengan anggota keselamatan kan, mesti dia macam ada something macam tu. Kita tak tahu, wallahu alam. Pada aku perkara yang terjadi ni kita boleh terangkan dengan penuh saintifik. Kalau ikutkan teori Al-Kacang, mungkin itu bukan akaun sebenar individu terbabit. Sama ada itu adalah fake account ataupun akaun hamba Allah terbabit sebenarnya telah pun dihack. Kan simple. Yang pertama, fitnah sekarang ni berleluasa. Sampaikan kita sendiri pun tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Jadinya pada korang semua, janganlah kata bila ada satu kisah je ataupun satu berita keluar, kita terus mengecam. Ada two side of people, ada yang jahat, ada yang baik. Kalau dekat dalam filem, kalau kata kat dalam drama, ya betul benda tu wujud. Sebab apa? Takkanlah kita nak buat cerita tu subtle je kan. Of course kat dalam filem, sebabkan 1 ataupun 2 jam, kenalah ada two sides of coin untuk jadikan cerita tu menarik. Dekat dalam dunia nyata, kadang-kadang benda satu tak ada apa pun. Dan kita kena ingat, setiap daripada keterangan daripada individu yang berlainan, mesti diorang akan play hero untuk diri diorang sendiri. Jarang sebenarnya yang akan cerita, oh sebenarnya aku yang salah.
jarang. Bila nampak orang ni salah, kau kecam. Lepas tu bila terbukti kisah yang sebenar, apa yang terjadi, orang tu tak bersalah pun, kau delete kau punya komen. Lepas tu kau pergi minta maaf. Kalau kata minta maaf tu gentle lah. Selalunya diorang akan delete komen, lepas tu belah. Dan pengajaran yang kedua, hanya disebabkan kau nak ada benda yang kau boleh sembang dan to be part of the social trend, kau terus reka cerita. Benda ni kita kena admit, memang terjadi dekat dalam social media zaman sekarang ni. And even aku pernah ada pengalaman juga, yang mana just to impress a girl, ada seorang member aku ni, dia pergi kutuk kawan baik dia sendiri just untuk made up story supaya ada conversation antara dia dan juga awet tu. So benda-benda macam ni terjadi dan aku harapkan ianya dapat diberhentikan. Jadi netizen yang bijak, jadi netizen yang positif, dan jangan jadi netizen yang sentiasa menuding jari ke arah orang lain ataupun mereka cerita hanya untuk menunjukkan yang oh, aku pun part of kau punya gang juga, aku pun pernah tertindas, aku juga pernah tersakiti. Lebih kurang macam tu lah ayat dia kan. Kalau ada antara korang yang macam ni, stop it. Apapun aku yakin kisah pasal anggota keselamatan ni takkan berhenti setakat ni. Memang akan ada kisah-kisah yang lain. Sebab dekat aku punya DM dan juga PM pun ada juga orang yang masih lagi menghantar kisah-kisah yang berkaitan dengan anggota keselamatan ni. So sekarang ni aku tengah nak pilih cerita apa yang boleh bagi pengajaran dan juga something untuk kita belajar daripada peristiwa terbabit. Apa jadi pun, aku harapkan takkan ada lagi kisah-kisah yang akan memberi impak negatif kepada anggota keselamatan kerana kita masih memerlukan satu sama lain. Dan akhir kata pepantun, pergi kedai beli nasi kukus, beli dekat kedai seberang hanya sebab nak ikut arus. Jangan kita aniaya orang. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.